wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Nazir, tuan-tuan guru, para asatizah, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dapat kita sama-sama solat subuh berjemaah. Moga-moga ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan ganjaran yang setimpal dengannya. Jadi muslimin muslimat yang kasih sekalian, sepatutnya pada pagi ini kuliahnya ialah Dr. Habib Maksum. Jadi beliau ada keuzuran tidak dapat hadir pada pagi ini untuk kuliah subuh. Jadi insya-Allah saya pada pagi ini menggantikan untuk kuliah subuh kita. Jadi insya-Allah hadirin hadirat yang kasih sekalian, pada pagi ini saya bersama tuan-tuan akan sama-sama memperkenalkan satu disiplin ilmu yang jarang juga disebut, iaitu dalam disiplin ilmu al-qiraat. Pagi ini kita akan membicarakan satu disiplin ilmu untuk kita berkenal-kenalan dengan ilmu al-qiraat. Jadi kita akan membedah kitab. Pada pagi ini kita berkenalan dengan sebuah kitab. Ini kitab dekat tangan saya ini. Nama kitab dia Mabahis fi Ilmi Al-Qiraat. Satu kitab karya seorang Dr. Abdul Aziz bin Sulaiman bin Ibrahim Al-Muzini. Dr. Abdul Aziz ni merupakan salah seorang pensyarah dekat Jamiah Al-Qasim. Jamiah Al-Qasim ni dia berada on the way. Kalau kita daripada Madinah tu nak pergi ke Riyadh, on the way ke Riyadh itu di Saudi itu ada satu universiti nama dia Jamiah Al-Qasim. Jadi Dr. Abdul Aziz ni dia bidang syariah, dan buat masa ini masih lagi merupakan salah seorang pensyarah di Jamiah Al-Qasim. Dia bidang syariah tapi dia mempunyai kebolehan, kepakaran dia dalam bidang al-qiraat. Jadi dia menghasilkan sebuah karya yang disebut sebagai Mabahis fi Ilmi al-Qiraat. Apa dia mabahis ni? Mabahis ni bukan buhus. Buhus ialah kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan, kita boleh katakan dalam bentuk artikel, dalam jurnal, dalam bentuk tulisan-tulisan karya-karya yang berkaitan dengan ilmu yang disebut sebagai al-qiraat. Jadi apa dia ilmu al-qiraat ini, tuan-tuan? Untuk kita berkenalan dulu. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak belajar dalam ilmu al-Quran, secara umumnya orang nak belajar ilmu Quran, dia perlu menguasai ilmu ulum al-Quran. Ada disebut ulum al-Quran. Ulum tu ialah ilmu-ilmu berkaitan dengan al-Quran. Jadi kalau kita sebut ulum al-Quran ini, biasanya kita akan belajar tentang ayat pertama yang diturunkan, ayat terakhir yang diturunkan, awal ma nazala, akhir ma nazala, dibincangkan tentang al-Makki wal Madani, ayat turunkan di Mekah, ayat yang diturunkan di Madinah, dibincangkan dan tentang asbabun nuzul, sebab-sebab ayat-ayat itu diturunkan, dibincangkan juga seperti ilmu am dan juga khas, ayat-ayat yang umum, ada ayat-ayat yang khusus, dibincangkan tentang tafsir sedikit, pengenalan ahli tafsir, usul, bagaimana nak cara-cara mentafsir. Itu semua kerangka apabila kita nak mempelajari ilmu al-Quran, disebut sebagai ulum al-Quran. Dan salah satu sub dalam ulum al-Quran tu disebut sebagai al-qiraat. Apa di al-qiraat ini? Al-Quran ini ialah satu ilmu yang membicarakan tentang bacaan, qiraat. Qiraat tu bacaan. Dia daripada perkataan qara'a, dia jadi qiraat, bacaan-bacaan. Maksudnya satu disiplin ilmu
yang membicarakan tentang bagaimana cara untuk kita membaca Al-Quran. Macam tuan-tuan sekarang yang kita baca sekarang ni, hanya kalau yang ambil tahu, hanya kita membaca satu riwayat sahaja, iaitu riwayat Hafs an Asim. Maksudnya yang kita baca sekarang ni, yang ambil tahulah, kita baca nama dia, riwayat dia riwayat Hafs an Asim. Satu rawi nama dia Hafs, daripada tok guru dia Asim. Tariq dia, mazhab dia mazhab mana? Kebanyakannya disebut sebagai Asy-Syatibi. Jadi dalam ilmu pembacaan ini, dia sebenarnya satu disiplin ilmu yang luas. Dia bukan satu ilmu yang kecil, yang mana para mahasiswa yang belajar di bidang qiraat ini, biasanya kalau di Universiti Al-Azhar, syarat untuk belajar ni kita kena hafal Quran dulu. Hafiz Quran tu baru boleh belajar ilmu qiraat ini. Kalau kita tak hafal Quran, dia tak boleh. Nak masuk bidang ni kena hafiz Quran. Jadi kalau kita tak hafiz Quran, tak boleh nak belajar bidang qiraat ini. Jadi menyebabkan bidang qiraat ni tak ramai sangat, kurang. Dan alhamdulillah kita kalau kat Malaysia ni, kat negara kita ni, bidang qiraat ni memang dah berkembang. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, di Nusantara, Malaysia ni antara negara yang terkehadapan. Kita ada di Darul Quran Jakim, pelajar-pelajar yang mutakharrij, yang kharij keluar daripada sana, menyambungkan pengajian di bidang qiraat di bawah Universiti Al-Azhar. Jadi syarat itu kena hafiz Quran dulu. Jadi bidang qiraat ni dia luas. Kalau kita belajar fiqh, kita akan sebut dia akan ada mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki. 4 mazhab yang besar. Kemudian ada mazhab-mazhab yang kecil. Begitu juga kalau kita belajar dalam ilmu qiraat ini, mazhab yang besar dia, yang masyhur, dia ada 2 mazhab. Satu mazhab Al-Imam Asy-Syatibi, dia meninggal 590 Hijrah. Itu yang pertama. Yang kedua mazhab Ibnul Jazari. Ibnul Jazari dia meninggal 833 Hijrah. So 2 tu mazhab yang besar dalam kita membaca Al-Quran. Kalau fiqh tu ada 4 mazhab. Kalau dalam bacaan ni jadi 2 mazhab yang besar. Mazhab Syatibi ataupun mazhab Ibnul Jazari, 833 Hijrah. 2 mazhab yang besar ni, daripada sinilah sama ada Asy-Syatibi ataupun Ibnul Jazari, di bawah mazhab-mazhab ini dia lahirnya imam-imam. Jadi kalau kita melihat zaman Nabi SAW, Quran itu turun. Kali pertama turun dengan ayat Iqra, dia tidak berlaku khilaf dari sudut bacaan. Nabi SAW menyebutkan, innama unzilal Quran ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan, kata Nabi SAW, dengan 7 huruf. Maka kamu bacalah dengan mana-mana bacaan yang mudah bagi kamu. Itu Nabi menyebutkan. Dan hadis lain, Nabi SAW pernah satu ketika dia bertemu dengan Jibril. Dia bagi tahu Jibril, umat aku ni dia susah nak baca Quran. Jadi Nabi SAW minta kepada Allah SWT supaya ditambah bentuk-bentuk bacaan, wajah-wajah bacaan itu. Jadi Nabi cakap kepada Allah, daripada 1 bentuk bacaan tambah kepada 2 bentuk bacaan, tambah lagi kepada 3 bentuk bacaan, 4 bentuk bacaan, sampailah disebutkan sebagai 7 sab'a ahruf, 7 bentuk bacaan secara umum disebut sebagai sab'a ahruf. Jadi dari sudut mazhabnya jadi 2, mazhab Imam Asy-Syatibi, kemudian ada mazhab Ibnul Jazari. Sejarah permulaan pada zaman Nabi, sahabat, tabi'in, bermulanya ilmu qiraat ini secara sistematik ditulis, yang sampai kepada kita ni adalah bermula pada tahun 324 Hijrah.
324 Hijrah itu seorang ulama bernama Ibnu Mujahid, Abu Bakar bin Mujahid. Dia meninggal 324 Hijrah. 324 Hijrah dia meninggal. Dia menghasilkan satu karya namanya As-Sab'ah fil Qiraat. Satu kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Dia menceritakan tentang 7 imam dalam ilmu qiraat. Itu 300 Hijrah. Akhir 200, awal 300 Hijrah. Itu merupakan karya yang pertama. Dia menghimpunkan 7 orang imam. Siapa imam tu? Imam Nafi', Ibnu Kathir, Abu Amru, Ibnu Amir, Imam Hafs, Imam Asim, Imam Hamzah dan juga Imam Kisai. So 7 orang imam yang dihimpunkan oleh Abu Bakar bin Mujahid. Jadi yang kita baca tu dia bawah imam yang kelima. Yang kelima Asim, bawah dia ada nama dia Hafs. Itulah yang kita baca. Hanya satu bentuk bacaan saja. Sedangkan sebenarnya dia banyak lagi riwayat-riwayat lain, kaedah-kaedah bacaan yang berbeza. Dan Abu Bakar bin Mujahid ini dia menghasilkan karya yang disebut sebagai As-Sab'ah fil Qiraat pada tahun 300 Hijrah itu. Kerana sebelumnya itu dah ada ulama-ulama menghasilkan karya, tetapi karya-karya yang dihasilkan oleh ulama sebelum itu tidak sehebat yang dihasilkan oleh Ibnu Mujahid ini. Pada 100 Hijrah, 150, 200, ada je ulama-ulama yang menghasilkan, tetapi tidak sehebat Abu Bakar bin Mujahid. Dan pada 150 Hijrah ke atas, 200 Hijrah, 250 Hijrah, dia berlaku banyak perbezaan bentuk-bentuk bacaan, perbezaan bentuk-bentuk sebutan dalam membaca Al-Quran, yang menyebabkan ada bacaan itu yang betul, yang sahih, ada juga bacaan yang tidak sahih, ada bacaan yang syazah, ada bacaan yang mardudah, yang ditolak, ada yang mutawatirah. Jadi banyak masing-masing keluar lahirnya ulama-ulama. Zaman Nabi, zaman sahabat lahirnya ulama yang banyak. Dan setiap ulama itu dia balik kampung, dia akan mengajar orang kampung dia dengan bentuk-bentuk bacaan yang dia pelajari daripada tok guru dia. Kemudian anak muridnya ngajar lagi. Itu dari sudut pengajian. Lahirnya madrasah-madrasah tok guru yang hebat dalam bidang ilmu qiraat. Jadi menyebabkan perbezaan bacaan itu dia berlaku. Dan perbezaan bacaan itu berlaku bukan sahaja zaman kita katakan zaman tabi'in, zaman ulama salafus salih. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah berlaku perbezaan bacaan. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada di Madinah, Sayyidina Umar Al-Khattab ni dia semayang malam, maghrib dan isya dia semayang di belakang seorang sahabat, nama dia Hisham bin Hakam. Jadi Hisham bin Hakam pada ketika itu dia jadi imam. Dia orang Quraisy di Madinah. Dia semayang, dia jadi imam, dia baca surah Al-Furqan. Bila dia baca surah Al-Furqan, Sayyidina Umar Al-Khattab dia menjadi makmum pada ketika itu. Dia dengar bacaan. Bila dibaca oleh Hisham ni, dia dengar lain bacaan yang dibaca oleh Hisham ni sebagaimana bacaan yang diambil oleh Umar Al-Khattab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dia ngomong. Berbeza, perkataan itu berbeza. Sebutan itu berbeza, perkataan itu juga berbeza. Jadi Umar Al-Khattab dia pun disabar je lah, tunggu sampai habis solat. Habis je solat, dia pergi dekat Hisham, dia tarik baju Hisham tu, tarik, kemudian terus bawa pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawa pergi jumpa Nabi. Sebelum tu dia tanya Hisham, daripada mana kan kamu belajar bacaan begini? Dia kata, aku ambil daripada Nabi. Umar tak puas hati, tarik bawa pergi jumpa Nabi. Bawa jumpa Nabi, cerita pada Nabi, ya Rasulullah, Hisham ni dia baca surah Al-Furqan begini. Berbeza dengan sebagaimana yang kau ajarkan pada aku. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dia kata,
wahai Hisham, baca. Hisham pun baca bla 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 sampai habis. Bila habis, Nabi kata, sadaqta, betul apa yang kamu baca. Umar dia jadi confused. Dia pun daring tengok kat Rasulullah semacam ni kan. Ya betul ni. Kemudian Nabi SAW kata, wahai Umar, kau baca pula. Dia kata, Umar pun baca surah Al-Furqan, baca sampai habis dengan bacaan yang diambil daripada Nabi SAW. Diambil daripada Nabi, kemudian dibaca sampai habis. Kemudian Rasulullah kata, sadaqta, yang kau baca pun betul. Jadi dekat situ berlaku pun perbezaan bacaan. Bukan setakat perbezaan dialek. Kalau dialek ni kita katakan slang lah kan. Antara orang Perak, orang Terengganu, Kelantan, orang KL sebut kan. Sebut kucing ke tak kucing, makan ke makan ke kan. Itu dari sudut dialek dia kan, slang dia. Tetapi perbezaan yang berlaku sebab Hisham bin Hakam dia orang Quraisy juga. Umar pun orang Quraisy juga. Jadi mereka ni daripada kabilah yang sama. Jadi memang perkataan itu berbeza. Tapi Nabi SAW membenarkan. Kedua-dua sahabat tu dia kata sadaqta. Dan Nabi SAW lepas itu dia pergi dekat Sayyidina Umar, dia pun dia tepuk dada Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar dia kata, aku rasa dah macam zaman jahiliah dulu. Zaman dulu, kalau zaman jahiliah dulu dia ada kitab-kitab samawi, Taurat, Injil tu telah diubah-ubah, dia rasa Quran seolah-olah begitu. Dia bercerita, dia sebut pada Nabi. Nabi pun tepuk dada dia dan Nabi pun mendoakan kepada Sayyidina Umar pada ketika itu. Barulah Umar tenang dengan doa Nabi SAW. Dia pun rasa cool down balik. Dia boleh terima dah dengan doa Nabi sebab dia rasa macam semasa jahil. Jadi berlaku perbezaan bacaan. Dan kalau kita tengok sekarang di dalam surah Al-Furqan, perbezaan itu sekarang ni tak ada dah, tak jumpa dah. Kalau orang dalam bidang ilmu qiraat, kita cari wajah khilaf itu di mana yang Umar baca wajahnya, mana yang Hisham baca, tak ada dah. Disebabkan daripada zaman Nabi nak sampai kepada kita tu berlaku perubahan, berlaku penyusunan disiplin ilmu, berlakunya dekat situ ulama-ulama menyusun yang mana diterima, yang mana ditolak. Sekarang ni tak ada dah wajah tu, hilang. Tetapi dalam hadis disebutkan begitu, berlaku perbezaan bacaan. Sebab dalam ilmu qiraat ini, ilmu qiraat ini ada yang disebut sebagai al-mutawatir. Qiraat yang mutawatir. Qiraat mutawatir ialah qiraat yang diterima. Mutawatir ni dia ada dua. Satu yang ulama iktiraf keseluruhannya, iaitu qiraat yang daripada qiraat yang 7 daripada Imam Asy-Syatibi yang meninggal 590 Hijrah. Ada 7 orang imam, setiap satu tu ada 2 orang perawi dia. So ada 21 orang kat situ. Itu Imam Syafi'i. Itu semua ulama terima secara ittifaq. 7 orang imam bersama dengan perawinya. Kemudian itu yang disebut sebagai qiraat 7. Kemudian dia ada pula satu lagi disebut sebagai qiraat 10. Qiraat 10 ni apa dia? Qiraat 10 ni adalah karya yang dihasilkan oleh Imam Ibnu Jazari yang meninggal 833 Hijrah. Dia disebut sebagai qiraat Asyarah Kubra, 10 yang besar. Jadi Imam Ibnu Jazari ni masa dia 833 Hijrah dia meninggal, dia melihat apa yang dihasilkan oleh Imam Asy-Syatibi itu 7 orang imam sahaja beserta dengan 2 orang perawi. Dia melihatkan bahawa di sana masih ada lagi riwayat-riwayat, bacaan-bacaan yang tidak disaring, tetapi dia masih juga sifat bacaan itu mutawatir. Jadi Imam Ibnu Jazari dia tambah lagi 3 orang imam. Nama dia ialah Abu Ja'far, Yaqub dan juga Khalaf Ashir. So 3 orang lagi dia tambah, 7 tambah 3 jadi 10. Itu yang dikatakan qiraat 10, disebut sebagai Asyarah Al-Kubra.
Dan Imam Ibnul Jazari ni dia ada sebuah karya, matan dia Tayyibatun Nashar. Dia orang Arab ni kalau dia belajar dalam ilmu bacaan ni, kehebatan dia orang akan buat puisi, nazam-nazam. Dia akan buat syair-syair untuk menceritakan tentang disiplin ilmu itu. Maka disiplin ilmu itu dikumpul di dalam nazam syair nama dia Tayyibatun Nashar. So daripada situlah boleh kita mengenali siapa orang dia, apa bentuk bacaan dia. Dan tambah 3 orang lagi jadi 10. Asyarah kubra, 10 yang besar. So dia dah ada nama dia qiraat 7. Yang 7 tadi, kemudian dia ada qiraat 10. Kemudian berlaku pula Imam Ibnul Jazari ni dia melihat tak balance. Dia nampak apa beza di antara 7 dan 10. Jadi orang duk komen macam ada 7, macam ada kurang, ada 10, apa beza dia. Dan 7 tadi yang dikatakan sebagai qiraat 7, bacaan yang 7 tadi, bentuk dia punya sanad dia, bentuk tok guru yang dia ambil, yang dikatakan 7 orang daripada Imam Asy-Syatibi, ialah dia mengambil hanya daripada satu jalur sahaja. Maksudnya daripada Imam Asy-Syatibi, dia ada seorang anak murid dia yang ambil bacaan pada dia, seorang. Dia ambil hanya satu jalur saja sampai kepada Nabi, daripada Nabi SAW sampai kepada Abu Bakar bin Mujahid 324 Hijrah, daripada Abu Bakar bin Mujahid sampai kepada Imam Asy-Syatibi 590 Hijrah, hanya satu jalur je. Jadilah qiraat tu 7. Jadi qiraat 7 ni juga disebut sebagai qiraat 7 yang kecil. Dia kata sebutkan sebagai sab'ah sughra. Sab'ah tu 7. Jadi sebut sebagai 7 yang kecil. Jadi qiraat 7. Jadi 7 sab'ah sughra, kecil. Maksudnya kecil itu dia hanya satu jalur je. Seorang je. Seorang. Dia punya ambil tok guru sanad dia tu. Satu jalur sahaja. Manakala Imam Ibnul Al-Jazari ni, dia punya karya yang disebutkan sebagai Asyarah Kubra, 10 yang besar ni, dia punya susunan, galur sanad bacaan itu. Sanad bacaan tu dia banyak, bukan satu je anak murid dia. Ada yang 2, ada yang 3, 4, 5. Jadi banyak sanad bacaan menyebabkan wajah bacaan itu jadi banyak. Jadi disebut sebagai asyarah 10 kubra, besar. 7 tadi, yang 7 tadi disebut sebagai sab'ah sughra, 7 yang kecil. Jadi nak bagi balance tu di antara 7 yang kecil dan 10 yang besar ni, Imam Ibnul Jazari ni dia karang lagi satu matan, satu puisi, satu nazam. Nama dia Tayyibatun Nashar. Nama dia Ad-Durrah Al-Mudiyah. Durrah Al-Mudiyah ni dia ambil 3 orang imam, iaitu Abu Ja'far, Ya'qub dan juga Khalaf Ashir, yang mana 3 orang imam ni dia susunkan 3 orang imam sama jalur dia, sebagaimana yang ada dalam qiraat 7 yang kecil ini. Jadi dia akan jadi 10 kecil. So dia ada 7 yang 3 yang kecil daripada Imam Ibnul Jazari, dia jadi qiraat 10 kecil. Yang 10 kecil ni susu galur dia satu je, anak murid dia ambil bentuk bacaan itu. Jadi itu disebut sebagai asyarah as-sughra. Jadi asyarah tu 10. Sekarang ni kita dah ada yang disebut sebagai 7 yang kecil, 7 orang imam. Kemudian dia ada 10 yang besar, 10 orang imam. Kemudian dia ada 3 orang lagi dalam Durrah Al-Mudiyah, yang 3 tu kecil campur 7 yang kecil, dia jadi 10 kecil. Jadi dalam ilmu qiraat ni dia ada 10 besar, asyarah kubra. Kemudian ada juga disebut sebagai asyarah sughra, 10 yang kecil.
Yang mana 10 yang kecil ni gabungan daripada 7 dan 3 jadi 10 yang kecil. Jadi asyarah surah. Jadi bacaannya itu hanya melibatkan satu jalur saja. Jadi Imam Ibnul Jazari dia counter balik. Jadi menghasilkan 10 imam dengan jalur yang satu jalur, asyarah surah. Sedangkan asyarah kubra tu lah lagi banyak. Contoh yang boleh mudah kita tengok contohnya dalam surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kita baca biasanya macam imam kita baca tadi, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ha itu dibariskan dengan baris bawah kan? Ha itu baris dia baris bawah. Itu bacaan apa? Itu adalah bacaan yang kita baca, bacaan riwayat Hafs. Yang kita belajar daripada rawinya nama Hafs, daripada imamnya ialah Asim. Imam yang kelima, perawi imam yang kelima, alaihim. Tetapi Nabi SAW, bacaan Nabi dia tak baca alaihim. Nabi ini dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad ni merupakan on the way, daripada Mekah nak pergi ke Taif. On the way tu ada perkampungan Bani Sa'ad, kawasan Badawi, kawasan orang kampung. Jadi kawasan situ Nabi membesar kat situ, dan orang kampung situ, dan itulah bahasa Nabi yang pure Quraisy. Situ orang situ dia tak sebut alaihim, dia sebut alaihum. Jadi Nabi SAW sebenarnya bahasa dia bukan alaihim, bacaan dia alaihum. Itu bahasa Nabi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu Nabi. Itu bacaan memang bahasa Quraisy original, dekat perkampungan Bani Sa'ad. Yang alaihim ni mana pula? Alaihim ni di sebelah Najd, sebelah lain Arab Saudi itu. Jadi bila mana di Madinah ramai orang belajar dengan Nabi ajar dengan wajah yang berbeza. Kalau kita tengok yang saya sebutkan tadi, dalam tujuh qiraat itu, asyarah surah tu, sab'ah surah tu, 7 qiraat itu, Imam Asy-Syatibi dia menyebutkan dalam matan dia, alaihim ilaihim hamzatun, alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bidhammil ha'i waqfan wa mausila. Jadi Imam Asy-Syatibi mengatakan yang baca dengan alaihum dalam 7 qiraat itu hanya siapa? Hanyalah Hamzah. Alaihim ilaihim hamzatun. Hamzah aja. Imam Hamzah ni imam yang ke-6. Dia yang baca sama sebagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami'an bidhammil ha'i waqfan wa mausila. Seluruh Al-Quran tu dibaca dengan alaihum, nak waqaf ke nak wasal dia baca dengan alaihum. Itu dalam Asy-Syatibi, Imam Syatibi. Kalau kita tengok pula dalam yang 3, saya katakan Durrah Al-Mudiyah. Durrah Al-Mudiyah ni ditambah dengan 3 orang imam. Imam Ibnul Jazari menyebutkan waksir alaihim ilaihim ladaihim fatan wadhammu fil ha'i hullila. Itu dalam matan dia. Dia sebutkan bahawa yang membaca dengan alaihum, fa, situ ada rumus bagi hamzah dekat situ. Fa itu rumus bagi Ya'qub. Za bagi Ya'qub. Fa dekat situ ada satu. Hullila itu, ha itu ialah bagi Ya'qub. Jadi imam yang ke-9 Ya'qub ni dia baca dengan alaihum. Jadi pertama tadi ada Hamzah baca dengan alaihum, dan yang kedua ada Ya'qub. Imam Ya'qub ni juga baca sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca dengan alaihum. Itu baru disebut sebagai asyarah sughra, 10 yang kecil. Begitu ya, kalau kita pergi 10 yang besar dalam Thayyibatun Nasyar, Imam Ibn
dalam matan dia disebut alaihim ilaihim ladaihim, alaihimu ilaihimu ladaihimu bi dhammil kasril ha'i zubyun fahimu. Dalam Ibnu Jazari yang 10 pula disebutkan dekat itu tua sekali. Dalam situ adanya hamzah dan juga adanya Yaqub yang membaca dengan alaihum. Jadi tiap-tiap satu tu sama ada 7, 10, yang kecil yang besar tu masing-masing ni mereka ni ada manhaj, masing-masing ada bentuk-bentuk bacaan, dan bacaan mereka ni ada yang bertepatan dengan bacaan Nabi SAW, ada setengah bacaannya itu tidak sebagaimana bahasa Nabi, tetapi Nabi membenarkan bacaan itu boleh dibaca dan betul. Cuma kalau kita nak bawa dalam semayang tu kena belajar lah, kena ada ilmu. Dan seronok sebenarnya, salah satu disiplin ilmu yang boleh dipelajari, boleh difahami dan kita boleh amalkan dalam solat. Kalau dekat Malaysia ni saya fikir yang dalam bidang ilmu qiraat ni kita dah ada ribuan orang dah. Kebanyakannya orang yang hafal Quran lah, yang hafiz ni, mereka ni belajar dalam bidang qiraat. Dah ribuan orang dah yang takharuj dalam bidang qiraat ni, dan sepatutnya kalau masjid-masjid pun kita dah ubah dah, daripada baca hafaz saja kan, kita dah boleh ubah dah, baca Ibnu Katsir ke, Yaqub ke, Hamzah ke, kan, baca dengan baik. Kita ada ilmu, kita faham, jadi kita boleh amal. Jadi adalah variasi perbezaan bacaan itu. Jadi menariklah. Tapi kalau tak erti jangan. Kalau tak erti, kalau salah nanti dia akan jadi bacaan yang syazah. Jadi kalau nak diamalkan tu, pertama kena ada ilmu, kita belajar, kita faham, dan juga tidak menimbulkan fitnah. Itu penting. Jangan menimbulkan fitnah sampai imam dia baca, makmum mufarakah pula kan, dengar dia macam siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dah mufarakah jemaah. Jangan. Tapi kita boleh buat sebenarnya dalam bentuk program. Buat satu program sebulan, seminggu ke, ataupun setiap bulan, setiap hari-hari kita akan baca dengan riwayat yang berbeza. Maka dia akan ada variasi dan dia menariklah. Satu disiplin ilmu orang yang minat. Biasa kalau kita belajar hafaz saja kan, kita boleh ubah dah. Ada wajah-wajah lain. Kita boleh baca dalam solat, imam pun boleh baca dengan wajah yang lain. Jadi orang dengar pun ada nilai tambah yang baru. Ada added value dekat situ. Boleh dibuat. Dan menarik. Dan kalau kita tengok buat masa ini dekat, kalau di sebelah Maghribi sana, sebelah Maghribi, sebelah Tunis, mereka tu kebanyakan riwayat Warsh. Dia tak baca dengan hafz. Kita sini hafz, sana Warsh. Dan sebahagian Libya dia baca dengan riwayat Qalun. Ada setengah tempat sebelah Afrika sana dia baca dengan riwayat Abu Amru. Ada baca dengan riwayat Susi. Tapi secara umumnya 80% dekat muka bumi ni kita membaca dengan riwayat Hafs an Asim. Itu yang ramai lah baca dengan Hafs. Kenapa wajah-wajah bacaan yang lain ni dia hilang? Hilang daripada muka bumi ni. Ulama memberikan komentar. Pertama, ulama menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mereka membawakan dalil daripada Al-Quran yang Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjanjikan bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pastikan Al-Quran ini terpelihara. Bacaannya lah, bacaannya itu ada, tulisan itu boleh dibaca, terpelihara. Itu janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaman awal-awal dulu 50 hijrah, 100 hijrah dulu, masa tu berkembang perbezaan bentuk bacaan. Bila berkembang ini dia banyak bentuk-bentuk bacaan. Dan kalau kita tengok Imam Asy-Syafi'i sendiri, imam mazhab kita, tuan-tuan tahu tak dia baca dengan wajah apa dia baca, qiraat apa dia baca? Dia tak baca dengan kita hafz ni. Imam Syafi'i dia tak baca dengan hafz. Imam Syafi'i dia membaca dengan qiraat Ibnu Katsir. Itu Imam Syafi'i. Zaman dia tu dekat Mekah, dekat Madinah,
Zaman dia tu dia membaca dengan riwayat yang dia belajar ngaji, dia belajar dengan riwayat Ibnu Katsir. Beza. Ibnu Katsir dia baca kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia alaihimu himu, itu beza. Itu Imam Syafi'i. Dia ada kaedah dia. Itu Ibnu Katsir punya riwayat. Abu Ja'far pun begitu, dia baca dengan alaihimu, dia sebut sebagai silah mim jamak ada. Dan Ibnu Katsir ni disebabkan dia belajar dengan bacaan Imam Syafi'i ni, disebabkan dia belajar dengan Imam Ibnu Katsir bentuk bacaan riwayatnya, maka dia terpengaruh dengan hukum-hukum yang berbeza. Apabila ilmu qiraat ni berbeza, sebutan panjang pendek, bunyi dia, perkataan huruf dia berubah, dia memberikan kesan dari sudut ilmu fiqh. Jadi orang fiqh ni dia alert tentang ilmu qiraat. Contohnya lamastumun nisa, lamastum. Itu kalau ada qiraat baca dengan lamastum, baca dengan lamastum, maka itu memberi makna yang berbeza. Ada yang memberi maksud sentuh, ada yang memberi maksud bersetubuh, berbeza. So ilmu qiraat itu dia memberi kesan dari sudut fiqh. Dan Imam Asy-Syafi'i dia banyak terkesan dengan qiraat Ibnu Katsir ni dari sudut fiqhnya, sebab dia orang imam mazhab. So berbeza situ. Dan ulama menyebutkan antara sebabnya kenapa bacaan kita yang banyak ni adalah bacaan Hafs an Asim, antara sebab yang besar dia, pertama adalah apabila berlakunya perkembangan Islam zaman Turki Utsmaniyah, itulah zaman kali pertama Al-Quran ini dicetak. Quran itu pertama dicetak dalam bentuk tulisan. Dia ni dicetak dekat Petersburg, belah-belah Rusia sana kan. Dia kali pertama Quran yang dicetak itu adalah Quran yang dicetak berdasarkan riwayat Hafs an Asim. Dia cerita dia tu panjang. Mula-mula orang kafir cetak, lepas tu ulama tak puas hati, ada yang pergi bunuhlah, potong tangan orang yang tulis untuk buat cetak tu. Kemudian daripada Rusia dia buat kerjasama dengan Turki Utsmaniyah, bincang, ulama pergi beberapa kali untuk baiki tulisan, sebab akhirnya dapat hasilkan Quran yang pertama dalam bentuk cetakan mesin. Jadi bila dicetak tu pertama tu riwayat Hafs, dan Turki Utsmaniyah kerajaan gunakan riwayat mana, maka yang itu yang berkembang. Jadi apabila Quran yang pertama itu ditulis dengan riwayat Hafs dalam bentuk tulisan, maka itu yang berkembang banyak, menyebabkan terus dia mutatalian, berkembang terus dengan riwayat Hafs. Maka Hafs yang banyak sampai. Pemerintah main peranan, kemudian turun juga dalam bentuk tulisan yang ditulis, berkembang. Dan sekarang ni kalau kita tengok Mujamma' Malik Fahad dekat Madinah, dia cetak paling banyak pun Hafs an Asim. Walaupun waktu yang sama sebenarnya Mujamma' Malik Fahad di Madinah itu kilang cetak Quran tu, dia ada juga cetak riwayat Qalun, dia ada cetak riwayat Warsh, riwayat Abu Amru, ada je, tapi sikit, hanya untuk negara-negara tertentu. Tapi yang dicetak banyak, yang kita pergi dapat Quran free itu semua riwayat Hafs an Asim. Itu antara faktor-faktor besar. Kemudian disebut juga oleh para ulama, sebab Hafs an Asim ini yang makruf, yang banyak digunakan pakai adalah disebabkan bacaan dia mudah. Dia mudah, tak banyak khilaf, satu. Kemudian lagi disebabkan oleh Asim, kemudian rawi dia Hafs itu merupakan ulama yang besar, yang banyak pengaruh dia. Dekat Mesir, dekat Mekah, Madinah, ramai ulama, ramai ulama yang mengikut, yang menjadi anak murid kepada Imam Asim, rawi Hafs ini, menyebabkan bacaan itu yang berkembang. Maka sampailah pada kita riwayat Hafs an Asim. Jadi di sana masih ada lagi riwayat-riwayat lain yang banyak dan menarik untuk kita ketahui. Jadi berperingkat-peringkat. Yang 7, ada 7, ada 10 kecil, ada 10 besar. Dan selain disebut sebagai
qiraat yang mutawatir, maksudnya yang 7, 10 kecil besar ni semua mutawatir. Boleh dibaca di luar solat, dalam solat baca dapat pahala. Selain daripada yang mutawatir ni, dia termasuk dalam syazah. Syazah ni yang tidak mutawatir. Imam Ibnul Jazari dalam matan dia sebut kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi sahha sanadan huwal qur'anu fahazihi salasatu al arkanu. Imam Ibnu Jazari dia meletak 3 syarat untuk menjadikan bacaan itu diterima. Pertama, kata Imam Ibnu Jazari, kullu ma wafaqa wajhan nahwi, setiap bacaan yang dibaca bertepatan dengan nahu di sudut bahasa Arab dia. Sebab Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab. Pertama, dia kena bertepatan dengan bahasa Arab. Kullu ma wafaqa wajhan nahwi, itu yang pertama, syarat yang pertama. Wa kana li rasmi ihtimalan yahwi. Yang kedua, kata Imam Ibnu Jazari, dari sudut tulisan, wa kana li rasmi ihtimalan yahwi. Yang kedua, dari sudut tulisannya pula, dia kena menepati tulisan sebagaimana yang terdapat dalam mushaf yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman. Itu yang kita sebut sebagai mushaf Utsmani. Mushaf Utsman. Jadi mushaf pada zaman Sayyidina Uthman ini, dia mushaf yang tidak ada baris dan juga tidak ada titik. Cuba tuan-tuan bayangkan, Quran yang tidak ada baris, tidak ada titik, tak kenal alif beta, tak kenal, sama semua. Macam kita tulis Rumi lah kan, saya pergi ke sekolah, mana ada titik, saya pergi, I tu ada titik, I pun tak ada titik, saya, bagaimana saya tu nak baca dari atas ke bawah kan. Jadi pada zaman Sayyidina Uthman itu, Quran itu tak ada titik, tak ada baris. Jadi bila tak ada titik, tak ada baris, dia boleh dibaca dengan pelbagai wajah. Kalau kita katakan perkataan ta'malun, ta'malun tu boleh dibaca dengan ta'malun, dengan ta, boleh dibaca dengan ya'malun, boleh dibaca dengan na'malun. Tu pada huruf ta je apabila tak ada titik, kan? Jadi pada zaman Sayyidina Uthman begitu Al-Quran ni, tidak ada baris, tidak ada titik. Itu disebutkan wa kana li rasmi ihtimalan yahwi. Imam Ibnul Jazari menyebutkan yang kedua, dari sudut tulisannya itu bertepatan dengan yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman, walaupun dalam bentuk ihtimal. Ihtimal ni apa? Ihtimal ni dia mengambil kira boleh dibaca dengan pelbagai wajah, ta ke ya ke, itu ihtimal. Tetapi perkataannya ta'malun ataupun ya'malun, perkataannya betul, tapi ihtimalnya boleh. Itu syarat yang kedua, kata Imam Ibnul Jazari. Dan syarat yang ketiga, dia kata sahha sanadan huwal Quran. Yang ketiga, nak jadi Quran itu, nak jadi qiraat itu, dia kena sah sanad dia. Bukan maksudnya kita boleh belajar sendiri, sanad itu perlu ada. Yang diriwayat yang kita bacakan itu kena sah sanad dia. Sanad daripada kita baca kepada tok guru kita terus sampai kepada Nabi, sampai kepada Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena betul sanad dia, sah betul, riwayat sanad itu betul. Baru ada 3 elemen ini, betul bacaan, sanad itu betul sampai kepada Nabi, baru boleh jadi Al-Quran, baru boleh jadi Al-Qiraat. Ada yang baca daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang baca dengan alaihim, ada yang baca dengan Nabi alaihimu, ada yang baca dengan Nabi alaihum. Semua Nabi membenarkan bacaan, semua betul kata Nabi. Jadi dia baku perbezaan. Ada yang baca wadduha, ada yang baca wadduhi, ada yang baca
wadduha. Ada yang baca wadduha. Dia ada yang baca fathah, ada baca taklil, ada baca imalah kubra, imalah sughra. Semua tu dibaca di depan Nabi. Mereka ni mengambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sanad dia tu sahih sanadan huwal Quran. Maka sah sanad tu sampai kepada Nabi. Dia ambil tok guru dia baca macam tu. Maka Imam Ibnul Jazari mengatakan fahazihi salasatu al-arkanu. Maka inilah 3 rukun untuk menjadikan bacaan itu diterima. Baru dia jadi Quran, baru dia jadi qiraat dengan pelbagai bentuk variasi bacaan. So berkembang. Ada ulama macam Ibnul Jazari, dia mengatakan sahih sanadan. Sanad tu hanya perlu sah saja, kita dah boleh baca. Ada ulama lain memberikan komentar, tak, dia kena mutawatir. Mutawatir ni maksudnya dia tak boleh sah je sanad. Mutawatir ni kena ada satu jumlah orang yang ambil bacaan kepada satu jumlah yang lain, sampai kepada satu jumlah yang lain, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama memberikan komentar begitu. Tetapi Imam Ibn Jazari dia kata sah sanad tu cukup dah. Kalau yang dalam Asy-Syatibi yang kita katakan 7 yang kecil tadi, qiraat 7 itu kebanyakannya bersifat mutawatir. Dia masuk sampai ke 10 itu dah ada riwayat-riwayat bentuk-bentuk bacaan yang sifatnya masyhur. Masyhur ni bentuk bacaan itu seorang sahabat tu dia ambil daripada Nabi, lepas dia ambil, dia balik kampung, dia ajar orang kampung dia aja. Orang kampung dia je yang baca bacaan bentuk macam tu. Orang lain Nabi tak ajar sebab orang kampung dia slang macam tu. Orang kampung dia. Maka itu bentuk bacaan disebut sebagai masyhur. Masyhur pada satu jumlah orang. Maka ini dikira kalau ikut Imam Ibnul Jazari, dia termasuk dalam syarat yang diterima qiraat itu. Jadi kepelbagaian itu dia banyaklah. Kita boleh pecahkan satu peringkat atau peringkat, dan menarik sebenarnya ilmu qiraat ini untuk dipelajari. Itu saya tak buka pun lagi kitab ni. Tu baru cerita sekadar gambaran asas. Jadi menarik sebenarnya untuk kita pelajari step by step. Banyaklah ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan pada Al-Quran ini, yang mana daripada ilmu-ilmu itu akan boleh menambahkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya dalam ilmu qiraat ini satu ilmu yang kita direct interaksi kita dengan Al-Quran. Direct lidah-lidah kita menyebutkan kalam Allah, yang mana direct lidah kita ini menyebut ayat-ayat yang pastinya Allah janjikan dengan pahala dan ganjaran yang besar. Setiap satunya dalam hadis sebut, satu diberi dengan 10 kebaikan, bukan alif lam mim tu satu, alif satu, setiap satu tu memang ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu untuk pagi ini sebagai penggantian kuliah subuh kita. Moga-moga ada manfaat, ada kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan kita baca doa sikit. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan pagi disediakan, sila.